Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung kuliah kita ya pada malam ini. Setelah kita berhenti pada 2 hari lepas ya dalam tajuk yang sama juga, iaitu berkenaan dengan lauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana sebelum ni tajuk-tajuk yang sebelum ni, dalam tajuk ini ya ada beberapa tajuk kecil, di antaranya pernah disebutkan ya pada permulaan tajuk ini berkenaan dengan lauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah cuka ya. Dan juga ada beberapa hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakan ayam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan labu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kambing, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan manisan, di antaranya madu dan juga buah zaitun ya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung tajuk yang berkaitan dengan lauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu pada hadis yang ke-173 ya ataupun 172 ya. Hadis masih lagi pada tajuk yang sama ataupun bab yang sama berkenaan dengan lauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ustaz bacakan hadis dia. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu ya. Baik, hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, iaitu kepada Aisyah, apa kata Nabi? Ni'mal idamu al-khallu ya, sebaik-baik lauk adalah cuka ya, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian, sebaik-baik lauk adalah cuka? Kerana waktu itu, di ketika itu hanya ada cuka di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketika itu di rumah Nabi ada benda lain, ada makanan lain, ada lauk lain, pastinya ataupun pastilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memuji lauk tersebut juga ya. Tapi disebabkan ya urudul hadis dia lebih kurang begitulah. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji cuka sebagai lauk yang terbaik kerana ketika itu hanya ada cuka di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Seterusnya hadis yang ke-173 pada buku kamu ya. An Ummi Hani an Ummi Hani qalat dakhalat alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma akfara baitun min udmin fi khallun ya. Baik, daripada Ummi Hani katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Ummi Hani ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ada apa-apakah di rumah tu, di rumahmu ini ada apa-apakah? Maksudnya ada apa yang boleh dimakan di rumahnya ya. Lalu kata Ummi Hani ini, la, tidak ada wahai Nabi, illa khubzun yabisun ya wa khallun, tidak ada apa-apa di rumahku ini melainkan roti kering dan juga cuka. Melainkan khubzun yabisun, roti kering, wa khallun, dan juga cuka. Hanya ini yang ada di rumah ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah ke sini.
bawalah ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana-mana rumah yang masih ada cuka di dalamnya, bermakna masih ada lauk di rumah tersebut. Ni kata Nabi. Mana-mana rumah yang masih ada cuka, yang ada cuka di dalam rumah itu, ya, makna kata Nabi, yang mana ada cuka masih ada lauk di rumahnya. Faham tak? Ya, kalau kita hari ini, ya, sebab hari ini orang Melayu, ya, tidak makan ataupun tidak mengambil cuka. Kita tidak makan atau tidak minum dengan cuka. Ya, jaranglah kita mengambil cuka ni, letak dalam makanan minuman kita, jarang. Tapi orang Arab, ya, itu merupakan rutin harian mereka. Maksudnya makanan ruji mereka. Selain daripada khubzun yabisun, roti-roti kering itu. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kalau masih ada cuka, maknanya ada lauk di rumah kamu. Macam rumah kita lah, kan? Hari ini kita ditanya, ada apa di rumah, Mak? Mamak kita cakap, tidak ada, kicap saja ada. Makna kata, di rumah kita masih ada lauk sebab masih ada kicap. Ataupun tidak ada apa-apa di rumah ni, beras saja ada. Makna kata, di rumah kita masih ada lauk sebab masih ada beras. Begitulah situasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Ya, baik. Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani binti Abi Talib ini radhiyallahu anhuma, dia merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Talib. Nama dia, tulis ya. Tulis nota, Ummu Hani ini namanya Fakhitah binti Abu Talib. Fakhitah binti Abu Talib, kakak kepada Sayyidina Ali. Baik, ya. Lebih kurang begitu yang disebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak mengajar kita, ya. Nak mengajar kita, ya, kena bersyukur. Sebab setiap isi rumah itu tidak sama isinya. Ada isi rumah yang terlalu mewah, terlampau banyak makanan, ada yang tidak ada makanan, ada yang sedang-sedang, ya. Ada yang jenis mengumpul makanan berminggu-minggu, ni Ustaz sudah jelaskan. Ya, beli makanan banyak-banyak. Dia suka kalau dia pergi bandar, dia singgah satu tempat, beli makanan, beli minuman, bawa makan, bawa minum dalam kereta, dah habis bawa ke rumah, dah habis dimakan di rumah, letak di peti sejuk. Letak di peti sejuk berminggu-minggu lamanya dibuang. Ini perbuatan iblis ini. Ya. Kalau memang kau punya perangai begitu, tolong ubah. Ini perbuatan iblis yang kuat membazir ini. Beli semua tu dengan duit. Bukan beli dengan ni. Bukan kau beli dapat percuma. Walaupun kawan, ya, mana ada kawan yang boleh bagi kau makan percuma sepanjang masa? Tak ada. Ya. Ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Kena bersyukur dalam rumah itu, kena bersyukur. Dan pastikan kita sebagai seorang lelaki, ya, sebagai ketua keluarga, pastikan rumah kita pasti ada lauk. Mesti ada lauk. Ya, sekurang-kurangnya orang di rumah itu merasa walaupun tidak mewah, walaupun tidak kenyang, ya, sekurang-kurangnya ada lauk. Ya, macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tunjuk satu kali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Jabir datang ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi tanya, ada lauk tak? Boleh dimakan ini. Dibentangkan kepada Nabi khubzun yabis itu. Dibawakan kepada Nabi roti kering. Ya, lalu Nabi sebut, takkanlah makan roti kering cicak-cicak apa dah. Ya. Lalu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuka pun yang paling baiklah untuk kita. Di rumah kita sekurang-kurangnya beras adalah. Sekurang-kurangnya ada beras. Sebab tu kita ni, ya, kita kena macam mana keadaan sekalipun, kita kena usahakan di rumah kita. Bukan semestinya makanan mahal. Tak semestinya orang kata, Ustaz bolehlah banyak duit. Tak. Kan semestinya makanan mahal. Makanan ruji yang dimakan hari-hari, beras. Apalagi yang makanan di rumah yang perlu ada. Telur yang perlu ada di rumah. Tak ada masalah. Jadi jangan sampai nampak rumah tu kosong. Baik. Seterusnya hadis yang ke-174. An Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-sarid 'ala sa'iri at-ta'am. Daripada Abu Musa al-Ash'ari katanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata,
Sesungguhnya keutamaan Sayyidatina Aisyah, keutamaan Aisyah itu ya mengatasi keutamaan pada wanita-wanita lain, isteri-isteri yang lain, seperti mana ya keutamaan bubur kepada sekalian makanan. Nabi nak puji Sayyidatina Aisyah, istrinya. Ya, hadis ni dikeluarkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa Al-Asy'ari yang sebenarnya? Tulis nota dia. Abu Musa Al-Asy'ari nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Ni Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Jadi Nabi SAW katakan kepadanya, sesungguhnya Aisyah ini dia punya kebaikan. Dia ni kebaikan Aisyah ni mengatasi kebaikan wanita-wanita yang lain. Wanita lain baik, tapi tidak sebaik Aisyah. Seperti mana ya, bubur adalah bubur sarit dipanggil di sini. Bubur sarit ini dia ni lebih baik daripada sekalian makanan yang dimakan. Mana kata Aisyah ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sayang. Ya, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua Nabi sayang. Tapi Nabi puji Aisyah ini menunjukkan keutamaan Aisyah itu. Bagaimana hebatnya Aisyah itu. Bagaimana walaupun Aisyah ini manja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin beza umur, ya, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah terlalu jauh bezanya. Ya, menyebabkan Aisyah itu perangai dia terlalu manja. Aisyah ini terlalu manja. Kita pernah dengar kan lagu dia? Lagu Mr. B tu. Ya, Aisyah istri Rasulullah tu. Dia suka bermanja. Aisyah ini suka bermanja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu sisir rambut Nabi, minta main kejar-kejar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sayyidatina Aisyah. Kita boleh tak? Agak-agak kita boleh tak? Kita main kejar-kejar dengan isteri kita. Nampak macam ustaz punya isteri datang main kejar-kejar. Ya, buruk ditengok. Ustaz Ainal lagi baru kahwin. Ya, guru Ainal yang baru kahwin, main kejar-kejar. Panjang jalan dari Tanjung Batu ni pergi ke taman, main kejar-kejar. Kenapa? Mengikut sunnah Nabi, Ustaz. Mengikut sunnah Nabi, main kejar-kejar. Time panas pula tu. Ya, nak menunjukkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak puji Aisyah itu, ya, seperti mana sarit ini dapat dipahami iaitu roti yang telah dihancurkan. Sarit ini, roti yang telah dihancurkan, maksudnya bubur lah. Telah dihancurkan, diproses, ya. Dan juga roti ini, ya, disukai ramai. Walaupun banyak makanan, tapi bila dihidangkan roti ini, ya, orang akan memilih roti sarit ini, sarit bubur ini. Begitu juga Aisyah. Letaklah bagaimana cantiknya ataupun hebatnya seorang wanita itu, tapi pasti tidak akan dapat menandingi Sayyidatina Aisyah. Begitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan kepada kita. Dan juga hadis yang seterusnya sama juga, ya. Hadis yang ke-175 itu sama juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidatina Aisyah, ya. Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Sama juga hadis dia. Cuma hadis ni dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Kalau tadi hadis yang pertama dikeluarkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Untuk hadis yang seterusnya, hadis yang ke-176, Ustaz bacakan. Ini tajuk yang sangat penting, ya. Bermula pada hadis ke-176 ini, hadis ini sangat penting. Yang menceritakan bagaimana perlakuan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita sebelum Nabi makan, ketika Nabi makan, dan juga selepas Nabi makan, apa yang Nabi buat. Ya. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makannya seperti kita gelojoh? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan seperti kita makan bercakap-cakap yang tidak penting? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sebelum makan Nabi cuci tangan, ataupun selepas makan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuci tangan? Bermula daripada hadis ini kita akan bacakan. Baik, hadis ke-176. Ya, di buku kamu hadis ke-176. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thuri aqit. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, adalah sesungguhnya aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berwuduk, tawadda'a
min akli suri aqid. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Nabi makan suri aqid. Suri aqid ni maknanya di sini susu kering. Tapi bila ustaz rujuk dia punya makna susu kering ni keju. Ya. Ya, bila nak kata Abu Hurairah, dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari makan susu kering itu, keju lah. Ya. Lalu selepas itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan juga sebelum makan, selepas Nabi makan sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tawaddu'a min maksudnya setelah, ya. Selepas Nabi makan susu kering itu, keju itu, Nabi berwuduk. Nabi berwuduk. Nih, ya. Kemudian kata Abu Hurairah, aku melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makan akala min katibi syatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan bahagian bahu kambing. Ya. Thumma shalla wa lam yatawadda. Akan tetapi selepas Nabi makan kambing ini tadi, Nabi terus pergi solat, Nabi tidak ambil wuduk. Tengok keadaan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makan keju itu ataupun susu kering itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, selepas makan Nabi cuci tangan, Nabi ambil wuduk. Nabi berwuduk, kata Abu Hurairah. Yang kedua, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing, bahu kambing, Nabi terus solat tanpa berwuduk. Dua keadaan. Sedangkan yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi berwuduk. Lepas makan keju Nabi berwuduk, tapi lepas makan kambing Nabi tidak berwuduk. Bagaimana yang dimaksudkan di situ? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, ya. Nabi berwuduk selepas makan keju itu membawa maksud Nabi, ya, sebelum itu dijelaskan keadaan itu supaya kamu faham, ya. Yang dimaksudkan dengan wuduk itu dia membawa dua makna. Dalam hadis ini yang disebutkan tadi Nabi berwuduk, ya. Yang dimaksudkan dengan wuduk di situ menurut ulama hadis mengatakan wuduk itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu makna daripada segi lugawi dan yang kedua daripada syar'i. Lugawi ini maknanya wuduk ini membersihkan diri. Ya, wuduk ini membersihkan diri. Dan yang kedua itu dari segi syar'i. Syar'i ini dia mengangkat hadas kecil. Ya, untuk dia menunaikan salat. Untuk dia menunaikan salat. Mana kata pada keadaan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam makan keju, kemudian Nabi berwuduk, itu maksudnya wuduk dari segi lugawi. Mana kata lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam makan keju, Nabi pergi berwuduk. Berwuduk itu maksudnya Nabi cuci tangan. Bukan Nabi wuduk seperti mau ambil solat, mau menunaikan solat. Tak. Nabi hanya cuci tangan dan kemudian itu, ya. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing, Nabi terus solat, Nabi tidak mengambil wuduk, bermaksud, ya. Makan kambing bukan perkara yang menyebabkan batalnya wuduk. Nabi ni akan sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Itu Nabi. Akan sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Sebab tu kita di sini ni cuba sentiasa dalam keadaan wuduk. Bila batal teruskan, perbaharui. Dan jaga wuduk itu. Walaupun ada setengah orang pernah cerita, pernah Ustaz dengarlah setengah orang, ya. Ustaz pun tak tahu dari mana dia ambil ataupun sahih atau tidak. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi. Ada seorang, dia kata Imam Bukhari kalau tidak silap Ustaz. Imam Bukhari dia kata, ya, kalau Ustaz salah perbetulkan Ustaz. Dia kata Imam Bukhari ambil wuduk boleh tahan sampai berapa tahun dia kata? Ada Ustaz pernah dengar. Ustaz pernah dengar tu. Maksudnya macam mana tu? Imam bila dia kata imam itu ambil wuduk dan bertahan wuduknya selama berapa tahun? Maksudnya macam mana? Hebatlah kalau begitu. Kalau wujud, alhamdulillah wujudlah. Hebatlah. Ya. Tapi kita tengok kita boleh tak kita ambil wuduk? Kita tahan sampai 1 minggu cukuplah, 1 minggu boleh? Susah. Kena lagi yang baru kahwin, cemburu ainal, mana boleh tahan? Bertahan wuduk. Ya, mau mandi wajib kan mesti kena mandi wajib. Kan? Kadang kita ambil wuduk kentut, ya. Kadang kita pergi tandas.
kita ni qada hajat. Tapi nak beritahu di sini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita kalau setakat makan keju, Nabi cuci tangan. Pembersihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga seperti selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci, ya, ataupun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat itu, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus keluar daripada tandas? Tidak. Dalam kitab Akhtaul Musallin disebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi istinja, Nabi bukan keluar daripada tandas itu segera, dah. Nabi akan bersihkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Nabi bersihkan dulu. Lepas kita qada hajat, kalau kita hari ini bersihkan dengan sabun ataupun inilah sabun ataupun yang pembersih lah, shower ke apa kan, lepas kita qada hajat, ya, mesti bersihkan. Adakah orang qada hajat dia istinja dengan guna air saja? Ada? Kena bersihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tu, Nabi lepas istinja itu Nabi akan bersihkan. Nabi maksudnya Nabi memegang tanah. Nabi memegang tanah. Tajuk ini Ustaz pernah terangkan kepada kamu dalam bab celak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas istinja, Nabi tidak keluar daripada tandas ataupun jamban bilik air. Nabi bersihkan dahulu semuanya tangannya. Takut manalah tahu, ya, masih ada terkesan tertinggalnya. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa sempurna, tapi Nabi nak tunjuk kepada kita. Nabi nak tunjuk kepada kita ni buat begitu. Itu kalau keluar daripada tandas, ya, selepas kita buang air besar ataupun buang air kecil, ya, jangan terus keluar. Jangan terus keluar, bersihkan dahulu tangan. Cuci tangan, sudah bersih, sudah rasa tidak ada sudah yang tinggal di kuku, sudah tidak ada rasa yang tinggal di tangan, ya, baru keluar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita. Gitu juga dalam bab makan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, lepas makan keju tu Nabi akan cuci tangannya. Bukan Nabi pergi berwuduk. Bukan Nabi wuduk untuk menunaikan solat. Kalau begitu lemaklah. Setiap kali lepas makan makan keju, pergi ambil wuduk. Ustaz, pergi mana Ustaz? Berwuduk. Kenapa? Nabi tunjukkan berwuduk, lepas makan ni berwuduk. Dah. Tak boleh begitu. Tak kita faham. Dan tak faham kalau begitu. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing, ya, Nabi tidak berwuduk pun. Nabi terus solat. Kenapa Nabi terus solat? Nabi tidak berwuduk kerana makan kambing bukan perkara yang menyebabkan batalnya wuduk. Faham? Itu dari segi kita mazhab Syafi'i. Kata dalam mazhab fiqh mazhab Hambali mengatakan makan unta batal wuduk. Kalau kata dalam mazhab Hambali, ini persoalan panjang lah. Itu ada persoalan fiqh. Mungkin kamu akan jumpa tajuk itu nanti dengan Ustaz Rahim. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-177 disebutkan di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bitamrin wa sawiq. Baik, ya. Anas bin Malik kata bahawa kata Anas bin Malik ini, aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah, maksudnya Nabi membuat kenduri. Ada Nabi buat kenduri, ya. Tapi walimah itu apa? Walimah apa yang Nabi buat? Walimatul urus. Kenduri perkahwinan Nabi. Nak menghebahkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghebahkan bahawa Nabi berkahwin dengan seorang wanita bernama Safiyah. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai ini siapa? Dia merupakan anak kepada seorang pembesar Yahudi, ya, bernama Huyai bin Akhtab. Nih. Lalu dalam peristiwa perang Khaybar, Safiyah ini sebahagian daripada tawanan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
merdekakan dia. Nabi SAW merdekakan dia. Sofia ini dia tawanan. Jadi Nabi SAW merdekakan dia, lalu Nabi SAW menikahi dia, dan Nabi mengangkat dia, memerdekakan dia. Itu merupakan mahar yang Nabi SAW hantarkan kepada dia, mas kahwin dia, faham? Mas kahwin Nabi dengan Sofia binti Huyai ini adalah Nabi membebaskan dia. Maksudnya dia bukan jadi tawanan lagi. Lepas dia diangkat oleh dia, Nabi SAW merdekakan dia. Itulah hantaran Nabi SAW kepada Sofia binti Huyai bin Akhtab ini. Dia ni anak pembesar Yahudi. Ya. Jadi waktu itu Nabi SAW memanggil para sahabatnya untuk datang ke majlis kenduri itu, dengan Nabi SAW menjamu tetamu yang hadir. Aulama 'alaiha bitamrin wasiq, ya, bitamarin wasiqin. Nabi SAW menjamu tetamu yang hadir dengan lauk tamar wasiq, buah tamar yang telah dicelup, buah kurma yang telah dicelup. Yang menjadi buah tamar itu dihidangkan bersama dengan roti Bali. Dihidangkan bersama roti Bali dan beberapa makanan lain. Itulah makanan baginda Nabi SAW juada pada majlis walimah Nabi. Majlis walimah Nabi. Nabi orang hebat. Bila Nabi kahwin, majlis walimahnya, ini nak menunjukkan boleh melakukan majlis walimah itu. Boleh, tidak ada masalah. Cuma ada beberapa perkara yang perlu dijaga dalam majlis walimah. Kita tidak dengar Nabi bersanding. Orang hari ini bersanding. Ini perbincangan. Dia bukan ditajuk begini, perbincangan. Maksudnya waktu orang bersanding itu, kalau dia bernikah dia bersanding, janganlah menunjukkan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan majlis itu menjadi, kita buka ruang-ruang fitnah kepada orang. Sebagai contoh, pengantin lelaki dan perempuan bersanding di atas pelamin. Ya. Bersanding di atas pelamin, suami besar. Ya, isteri pula kecil, sederhana, comel. Menutup mulut orang ni payah. Mesti orang cakap, wah besarnya suaminya. Kau tengok perempuan tu kecil, macam manalah nasibnya. Ni. Ataupun yang juru kamera ni. Ustaz, ramai kawan-kawan juru kamera ni. Kalau ada yang ikut live malam ni, tolong dengar. Dia mentang-mentang dia juru kamera. Ya, dia bagi tahu, hari ini kau punya kau jadi raja sehari, bah. Kau jadi raja apa kau mau buat, sukalah. Ya, suruh posing macam-macam. Coba kau peluk. Ni ramai orang ni di atas pelamin, peluk isterimu dari belakang. Coba macam seolah-olah kamu berdekat-dekat. Sudah suami isteri. Tak boleh. Benda ni tetap tak boleh. Ya, siapa mau kahwin selepas ni? Mazlan kah? Azmar kah? Ya, Norman kah mau kahwin lepas ni? Guru Ainal kamu kahwin lagi lepas ni? Hatta ustaz sendiri pun, ya, tak boleh. Elakkan. Walimah boleh. Tapi nak melakukan sesuatu benda yang sangat-sangat dilarang dalam agama ni, kalau boleh elakkan. Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Nabi buat walimah. Nabi buat majlis. Nabi buat majlis. Tapi dengan cara Nabi SAW mengikut sunnah. Menjamu orang datang makan. Ni Nabi SAW buat. Tapi Nabi SAW tunjukkan kepada kita di sini dengan, ya, roti barli dengan buah tamar itu yang telah dicelup, adalah celupan dia yang dicicah makan. Agak-agak kalau kenduri itu hari ini lauknya begini, datang tak orang? Orang datang tak? Ustaz pernah pergi majlis kenduri, pergi majlis walimah. Dalam majlis walimah tu Ustaz terus balik. Satu keluarga kami dipanggil, tapi Ustaz cakap dengan orang rumah Ustaz cakap dengan orang tua Ustaz, kita balik. Ini majlis haram kita datang. Terkejut beliau. Kenapa? Sebab bila datang majlis itu, satu, tengok keadaan majlis. Bila ada majlis tari menari, baliklah. Bila ada majlis yang haram berlangsung di situ, makan, minum, maksudnya minum arak, kemungkaran, baliklah. Ni. Atau dalam majlis itu berlaku kasta-kasta. Maksud dia meja ini
untuk golongan sekian. Meja nombor 2 untuk peguam. Meja nombor 3 untuk cikgu-cikgu. Meja nombor 4 untuk orang-orang ini yang kerja bagus-bagus. Meja nombor 6 begini. Kalau berlaku begini, balik. Tak payah datang. Tak payah datang. Walaupun hukum asalnya menghadiri undangan itu wajib. Hukum asal dia. Maka kalau tidak dijemput datang, jangan datang. Ada setengah orang, setengah ke orang majlis kampung-kampung lah, di kampung majlis kahwin. Kita biasa nampak kan? Bila orang buat majlis kahwin di kampung-kampung, yang tak dijemput tu datang, ini tak boleh. Kesian tuan rumah. Dia sudah budget untuk 500 orang, tiba-tiba satu kampung datang, satu kampung tu 5,000 orang. Ada begini. Benda yang nampak remeh. Dan kalau nak buat majlis walimah, kalau buat majlis walimah di rumah perempuan, itu urusan perempuan. Kita lelaki datang meminang, kata keluarga isteri kita, boleh 30,000 harga mati. Kita pun setuju, 30,000 harga mati. Ya, yang penting dapat anakmu. 30,000 pergi. Sudah kita 30,000 harga mati. Ya, ditambah lagi. Kenapa? Mau buat kenduri hari ini, harga kanopi naik, ini naik. Jadi siapa yang tanggung semua tu? Tidak boleh membebankan kepada keluarga lelaki. Tidak boleh. Kau mau buat untuk anakmu, majlis anakmu, bahagian perempuan, sebelah perempuan, itu kau terpulang. Kalau tidak mampu, jangan buat. Jangan bebankan kepada pengantin lelaki. Ini masalah kita. Dibebankan kepada pengantin lelaki. Kenapa mahal? 30,000. Hari ini kanopi naik, karaoke naik. Mau panggil karaoke, mau panggil yang dari Nunukan datang ketawa. Kau ingat mudah kah Ustaz? Ya? Mau panggil penari-penari itu, Ustaz, ingat murah kah? Apa kaitannya dengan aku? Ini majlismu. Kau punya majlis, kau yang atur. Boleh tak cakap begitu dengan bakal mertua? Mana ada berani? Mana ada berani cakap begitu? Mana boleh Pak? Belum apa-apa aku pula semua. Kehidupan selepas kahwin itu. Tak tu Nabi tunjuk. Buat sekadar ala kadar itu. Buat sekadar. Hari ini siapa yang kahwin time PKP? Untunglah Guru Ainar. Time PKP ni jimat kahwin. Sangat berjimat kahwin. Berkat pun nampak. Ya, orang kahwin time PKP ni berkat nampak. Tak perlu bergaduh-gaduh duit solok, tak perlu. Tak perlu bergaduh duit solok. Ya, sebab memang tak ada duitnya. Masing-masing simpan duit lah. Ini kalau buat majlis tu, keluarga perempuan iri hati dan keluarga lelaki, keluarga lelaki iri hati. Lepas habis majlis, karaoke belum dibayar, kanopi belum dibayar, utang itu, utang ini belum bayar. Tapi kalau time PKP, tengok ini antara hikmahnya Allah Ta'ala bagi. Kan akhirnya kita dapat ikut sunnah itu. Bila PKP turun, kita dapat ikut sunnah. Kehidupan sunnah tu dapat kita amalkan. Betul atau tidak? Tu yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Baik, hadis yang ke-178. Ya, hadis yang ke-178. Tapi khulasah daripada hadis tadi menunjukkan boleh buat walimah. Boleh buat majlis majlis perkahwinan itu boleh buat cuma dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Kalaulah sampai berhutang, sampai anak sudah tingkatan 4, hutang kahwin itu masih belum settle, ini masalah. Macam mana anak-anak mau bina hidup, orang tua masih banyak hutang kahwin itu. Baik. Hadis yang ke-178. An Ubaidillah ibni Ali ibni Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Ubaidillah bin Ali an jaddatihi Salma anna al-Hasan bin Ali wa ibnu Abbas wa ibnu Ja'far atauha faqalu laha asna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusinu aklahu faqalat ya bunayya la tashtahihi al-yawm qala bala isna'ihi lana qala faqamat fa akhadhat shay'an min sha'irin fatahanathu thumma ja'alathu fi qadrin wa sabbat alayhi shay'an min zaitin wa daqqatil fulfali ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Baik,
Hadis ni daripada Ubaidillah bin Ali. Ya, dia kata nenek Ubaidillah bin Ali ni, ya, namanya Salma. Daripada neneknya namanya Salma. Satu hari nenek ni, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Hasan bin Ali. Ni cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anak kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Anak-anak kepada Ibnu Abbas, yang ada saudara-saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu-cucu dia lah. Ini bahasa hadis susah mau faham ni. Dan anak-anak kepada Ja'far. Maksudnya cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semua cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa kepada nenek yang bernama Salma ini tadi. Lalu dia sebutkan, mereka minta, wahai nenek, ya, wahai nenek, tolonglah buatkan kepada kami makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang atuk kami suka buat, suka makan. Ni cucu-cucu Rasulullah. Ya. Minta kepada Salma tadi, seorang nenek tadi, nenek kepada Ubaidillah bin Ali tadi, dia beritahu nenek, ya, tolong buatkan kami tu makanan dulu-dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika atuk kami masih hidup. Tolong buatkan kami makanan ketika itu, apa yang atuk kami suka makan. Ketika ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Jadi cucu-cucunya ketika itu masih kecil, belum merasa masih kecil, ya, ataupun ada yang belum lahir, minta nenek ni tadi, Salma ini tadi, masakkan makanan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana makanan itu waktu hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat digemari. Lalu apa kata nenek ini tadi? Nenek ini kata, ya, la tashtahil yaum, ya bunayya, wahai anak-anakku, cucu-cucuku, la tashtahil yaum, kamu tak suka makan benda tu hari ini, kamu tak akan makan benda tu hari ini. Ya, macam hari inilah kita punya anak-anak kita, anak-anak generasi hari ini, dia mau makan lagi kah? Umur-umur macam Nabil, mau makan lagi kah? Yang makanan orang dulu-dulu. Makanan orang dulu-dulu, mau sebut macam mana ya makanan orang dulu-dulu ni? Adalah makanan orang dulu-dulu, kuih wajit. Ya, Nabil makan tak kuih wajit? Nah, dia pun tak pernah dengar kuih wajit tu apa. Dia tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Jadi macam mana dia mau makan? Begitulah situasinya. Jadi mereka cakap, "Nek, buatkan makanan nek, apa atuk kami Rasulullah makan dulu, buatkan. Apa yang dia paling suka." Lalu kata Salma ni, "Kamu tak akan makan makanan tu. Kamu tidak akan makan." Lalu cucu-cucunya kata, "Tak apalah nek, buatkan sejak. Buatkan sejak bah. Kami mau merasa." Ustaz guna bahasa gini supaya kamu faham. "Buatkan sejak lah bah nek. Kami pun mau merasa apa yang atuk kami Rasulullah pernah makan dan apa yang Nabi suka makan." Faqamat. Lalu nenek tadi, Salmah tadi, dia pun berdiri, kemudian dia bangun, kemudian ya, dia ambil tepung ataupun barli, dia kisar barli itu, kemudian dia letak di atas periuk. Selepas dia sudah kisar, ya, dia sudah uli, ya, makanan itu, dan letak di atas periuk, dan dia ambil wasabat alaihi syai'an min zaitin, dia ambil minyak zaitun. Dia ambil minyak zaitun, kemudian wadaqqatil fulful. Daqqat ni apa? Daqqat, ketuk fulful, lada. Fulful lada. Ya. Kemudian dia sudah gitu, dia letak tepung tadi yang sudah diuli tadi, dia ambil, letak zaitun, kemudian diletakkan lagi dengan pul-pul, diletaknya tumbuk lada, dan kemudian diletakkannya at-tawabilah, iaitu rempah-rempah lah, rempah-rempah waktu itu. Faqarrabathu ilaihim,
dan kemudian menghidangkanlah Salma ini tadi, nenek ini tadi, hidangkannya kepada cucu-cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mahu betul makan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan waktu Nabi ada. Kalau kita nanti satu hari ada anak kita, kan, pesan kepada anak kita tu pula, nanti dia pesan, "Nek, dulu bapakku, abahku, nek apa abahku buat makan." Kalau kita hari ini, anak-anak hari ini dia makan apa? Anak-anak hari ini makan apa, Nabil? Pizza. Apa lagi? KFC. Burger, hotdog, sausage, ya. Benda-benda semua ni, hotdog, sausage, dalam madrasah tak akan masuk. Ustaz tak akan benarkan masuk. Hotdog, sausage tak akan benarkan masuk. Yang lain boleh sudah masuk tu, pelan-pelan. Sebab Ustaz nampak besar sudah kamu. Tapi sausage, hotdog, minta maaf, Ustaz tak akan benarkan. Maggi, ya. Ni zaman kamu lah. Cuba nanti kamu sudah besar-besar sedikit, kamu ni minta dengan nenek kamu. Kalau nenek ada kan, "Nek, atuk dulu suka makan apa, Nek? Arwah atuk dulu suka makan apa?" Jadi nenek kita pun cerita, "Atukmu dulu suka dia makan gini, suka dia makan payau." "Payau tu apa, Nek?" Kita bertanya, "Payau tu apa, Nek?" Macam cucu Rasulullah ni. Ya, payau tu dia bilang ini, cerita-cerita begini. Kalau hari raya, atukmu suka makan wajib. "Wajib tu apa, Nek?" Nenekmu buat. Beginilah keadaan yang berlaku. Baik. Seterusnya, hadis ni panjang, seterus hadis ni panjang, ya. Ustaz bacakan hadis yang ke-179. An Jabir bin Abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum 'alimu anna nuhibbul lahma wa fil hadis qissah. Hadis ni sangat panjang. Baik. Satu hari Jabir bin Abdullah ini kata, Nabi SAW telah bertandang ke rumah kami, fi manzilina, iaitu rumah Jabir itu, dan kami hidangkan kepada Nabi SAW kambing. Dihidangkan kepada Nabi SAW kambing. Tuan rumah ni hidangkan. Lalu Nabi SAW ini bila melihat sambutan yang diberikan oleh tuan rumah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW tersenyum, Nabi gembira. Nabi berkata, seolah-olah kamu ni tahu aku ni suka makan daging. Itu kata Nabi SAW. Ya. Dan cerita kisah ni panjang kisah ni. Jadi kita tak boleh terus kepada ni di sini, tajuk ini sahaja. Untuk tajuk yang seterusnya, tajuk hadis yang ke-180, An Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin minal ansar fadhabahat lahu syatan fa'akala minha وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Baik. Hadis daripada Jabir ini katanya Nabi SAW, ya, pada satu hari Nabi SAW telah keluar, ya, bersama dengan aku dan aku menemani Nabi SAW. Jabir ni dia teman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fadakhala ala imra'atin minal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jabir tadi pergi ke rumah seorang wanita, ya, wanita Ansar. Lalu dihidangkan kepada kami wanita tadi menghidangkan kepada kami kambing, ya. Wa atathu biqina'in min rutab, dan juga perempuan tadi menyajikan kepada kami rutab. Rutab ini kurma yang masak, ya, rutab itu. Dan kemudian Nabi SAW itu makan, kami pun makan. Maksudnya dihidangkan kepada Nabi kambing dan juga rutab tadi, Nabi makan. Kemudian summa tawadda'a, kemudian Nabi SAW berwuduk. Nabi berwuduk di sini lizuhri wa shalla, untuk menunaikan salat zuhur. Kemudian Nabi SAW menunaikan salat. Thumman sarafa,
Kemudian selepas solat Nabi SAW pun berpaling, fa atathu bi ulalatin min ulalati syah. Kemudian wanita tadi, ya, selepas kami menunaikan solat zuhur tadi, aku dan Nabi SAW menunaikan zuhur, solat zuhur, wanita ini menghidangkan kepada kami sekali lagi kambing. Kemudian Nabi SAW makan, ya, aku pun makan kambing tersebut. Selepas kami makan, Nabi SAW pun menunaikan salat. Kami menunaikan salat tanpa berwuduk, tanpa Nabi itu menunaikan wuduk. Maksudnya satu hari Nabi SAW ini dengan Saidina Jabir ini pergi ke rumah satu orang wanita atas jemputan makan. Ya, semua nak meraihkan Nabi. Ya, lalu wanita ini menghidangkan kepada Nabi syatin. Syat ini kambing. Macam anak kambing lah, lebih kurang begitu. Ya, dihidangkan kepada Nabi dan juga Jabir tadi. Dan juga dengan rutab, kurma, dihidangkan kepada kedua-duanya. Kemudian masuk waktu zuhur, Nabi SAW berdiri. Kemudian Nabi mengambil wuduk dan kemudian Nabi solat. Selepas solat, ya, summan sarafa, Nabi pun berpaling ke belakanglah maksudnya, ya. Fa atatsu bi ulalatin min ulalati syatin. Nabi SAW kemudian menyambung makan daging tadi. Kemudian masuk waktu asar, Nabi solat tanpa mengangkat wuduk ataupun mengambil wuduk. Maksudnya hadis ini, sebelum ni kita pernah jumpa hadis daripada Sayyidatina Aisyah yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak akan makan roti dan tidak akan makan daging sehari 2 kali. Kita pernah jumpa sebelum ni, Ustaz pernah sebut. Nabi tidak akan makan roti dan juga daging yang sedap dalam 2 kali sehari. Ataupun berturut-turut Nabi tidak akan makan, itu kata Aisyah. Tapi hadis ini kenapa sebut? Sebelum solat Nabi makan, kemudian Nabi solat, lepas solat Nabi makan lagi. Kan 2 kali. Penjelasan dia begini, ya. Kali pertama Nabi SAW makan itu, ya, itu sebagai maksud dia muqaddimah Nabi. Muqaddimah, Nabi makan dengan rutab itu, dengan kambing sedikit itu makan. Nabi makan, bukan macam kita makan sampai kenyang, sembahyang baru pergi sembahyang. Lepas sembahyang sambung lagi, tak. Nabi bukan begitu. Nabi makan sedikit sahaja, ya. Kemudian Nabi SAW pun mengambil wuduk. Lepas Nabi SAW mengambil wuduk itu, Nabi menunaikan salat. Selepas salat itu, baru Nabi SAW sambung balik makan yang kedua, ya. Kali yang kedua itu sebagai menyempurnakan makanannya, menyempurnakan makan itu untuk kali yang kedua. Ya, itu fahamlah. Maksudnya tidaklah bercanggah dengan hadis yang kita pernah baca sebelum ni, bahawa kata Aisyah Nabi SAW tidak akan makan daging dalam 2 kali dalam sehari. Ya. Jadi fahamlah maksudnya hadis ini kan. Baik. Untuk yang seterusnya, hadis yang ke-181, An Ummul Munzir qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali walana dawalin mu'allaqatun qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Aliun ma'ahu ya'kul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali ma ya Ali fa innaka naqihun qalat fajalasa Aliun wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Baik. Satu hari Nabi SAW ini pergi ke rumah Ummul Munzir ini. Bila Nabi SAW pergi itu, terdapat di rumah Ummul Munzir itu terdapat beberapa tandan kurma yang digantung. Maksudnya waktu itu selepas musim buah. Musim buah, banyak buah lah maksudnya. Buah kurma yang digantung banyak. Bukan satu kurma saja ni, banyaklah jenis-jenis kurma. Ya, masa itu ada. Lalu ketika itu Nabi SAW pun pergi dan kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW oleh Ummul Munzir tadi, dihidangkan kepada Nabi kurma yang banyak ini, makanan yang banyak ini. Lalu Nabi SAW pun makan bersama Sayyidina Ali. Nabi makan, Sayyidina Ali pun makan. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Lalu bila Nabi SAW melihat Sayyidina Ali banyak makan ini, Nabi SAW pun larang.
Mah. Wahai Ali, mah. Stop maksudnya. Wahai Ali, stop. Fa innaka naqihun. Kau kan baru sembuh. Kau ni kan baru habis sakit, baru sembuh. Maka jangan banyak makan. Fajalasa Aliun wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakul. Lalu Sayyidina Ali ni dia pun berhenti, dia duduk sahaja memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, ya. Lalu Ummul Munzir tadi hidangkan pula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam silaqan wa sya'iran, barley. Ya, barley ni tak tahu macam gandum, ya. Kalau kita pergi kedai, order air barley dia bagilah macam kecil-kecil tu. Barley. Dan juga silakan ini. Silakan ini adalah salat. Bila Ustaz cek tadi makna dia, silakan ini adalah jir-jir. Dalam bahasa Arabnya jir-jir. Salat jir-jir. Jir-jir ni bila Ustaz cek balik, jir-jir ni ada satu daun, kalau dipanggil dalam orang Melayu panggil daun jarjis. Ustaz pun tak tahu daun jarjis. Tapi orang Inggeris, orang putih panggil stevia. Salad stevia ini yang dihidangkan, ya, dihidangkan bersama barley kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ini bagus untuk kesihatan. Kau makanlah untuk kesihatan. Yang barley, yang salad tadi, jir-jir tadi, stevia tadi, makanlah." Ya. Yang menunjukkan di sini, ya, satu hari Ummul Munzir radhiyallahu anhuma, ya, Ummul Munzir ni siapa? Ida Khalat, dia salah satu daripada makcik-makcik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya, ya, ketika itu musim buah. Nabi pun pergi. Kemudian waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan Sayyidina Ali itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan Sayyidina Ali makan, Nabi suruh Sayyidina Ali berhenti. Kerana apa? Nabi suruh berhenti dan cukuplah makan, kerana Sayyidina Ali baru sembuh daripada sakit. Kata Nabi, kau tu kan baru baik. Sudah, stop, jangan makan banyak. Lebih kurang begitu. Jangan makan banyak. Kau ni baru baik. Kalau kau makan kurma ni mungkin penyakitmu akan datang balik. Kau banyak makan, terlalu banyak makan. Apa-apa pun, kalau banyak makan dia akan mudarat kepada badan kita. Ya. Kambing okey. Kambing tak ada masalah makan. Tapi kalau banyak dimakan, mudarat. Dia akan mudarat pada badan kita. Itu orang makan. Tak boleh makan kambing, Ustaz. Kenapa? Panas nanti badanku. Tak. Makanlah kambing, tapi jangan banyak. Ini makan kambing, makan macam dia makan sinabil itu satu orang. Ya. Tak, orang Melayu memanglah kita tak itu. Tak, badan kita memang menolak. Makan sikit sahaja. Ambil sikit saja. Kalau rasa mau ambil lagi, ambillah. Jangan mentang-mentang nampak kambing besar macam sinabil, semua dia ambil. Satu badan kambing tu dia ambil. Itu yang sakit itu. Dan daun stevia tadi, ya. Ustaz nampaklah di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali tadi makan daun tadi, makan salad, ya, jir-jir tadi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh makan? Kerana dia sangat baik untuk kesihatan, terutamanya, ya, disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, dia baik untuk jantung. Daun stevia ini, jarjis, ya, salad, dipanggil salad, tapi orang putih panggil dia stevia. Dia bagus untuk jantung dan juga melegakan pernapasan. Siapa yang ada sakit ampus, makanlah ini. Dan juga, ya, dia boleh memberikan kesembuhan total, memberikan kesembuhan sepenuhnya kepada orang yang mengalami sakit jantung, sakit asma, yang kita panggil ampus itu. Cari daun ini, stevia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan? Nabi tahu. Ini Nabi sangat sempurna kehidupannya, dunia dan juga agamanya. Jadi kita cari. Ya, Ustaz pun mencari juga sekarang. Ada satu orang panggil apa? Teh sanna kah? Ustaz cari itu. Belum lagi Ustaz berjumpa. Baik. Seterusnya hadis yang ke-182, ya, kita baca saja hadis ni, boleh kan? Tak ada masalah, ya. 182. An Aisyah Ummul Mukminin qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul a'indaki ghada'un فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا
hadiah. Qalat wa ma hiya? Qultu haisun. Qala ama inni asbahtu sha'iman. Qalat thumma akala. Ya, kata Sayyidatina Aisyah, satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidatina Aisyah. Waktu pagi-pagi Nabi datang, "Wahai Aisyah, hari ini ada apa-apa makanan di rumah?" Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ada apa-apa makanan di rumah?" Lalu kata Sayyidatina Aisyah, "Tidak ada wahai Rasulullah. Tidak ada apa-apa pun makanan." Lalu Nabi sebut, "Ya, kalau begitu aku puasa. Kalau begitu aku puasa." Kemudian pada hari yang lain pula Sayyidatina Aisyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang juga ke rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, datang Sayyidatina Aisyah tu sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini ada orang bagi hadiah kepada kita. Hari ini ada orang bagi hadiah kepada kita. Ya, hadiah makanan lah, hadiah makanan. Apa dia?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hadiah makanan itu apa? Makanan apa yang dia bagi?" Disebutkan, ya, qultu haisun. Aku kata Sayyidatina Aisyah, aku kata orang yang bagi hadiah itu hadiahnya berupa haisun, iaitu campuran kurma, barli, minyak sapi. Diberikan hadiah. Ingat ya, Nabi SAW dan keturunannya tidak boleh terima sedekah, tidak boleh terima zakat. Ini berulang-ulang kali Ustaz sebut. Kalau ada orang mengaku dia keturunan Nabi, suruh cek. Kalau dia masih terima zakat, dia masih terima sedekah, ini bukan keturunan Nabi. Tidak boleh. Yang sewenang-wenangnya kata kami keturunan Nabi, tapi ambil zakat, terima sedekah. Tak, keturunan Nabi dan keturunannya hanya terima hadiah. Ya, nih. Lalu Nabi SAW kata, "Sebenarnya aku hari ini puasa wahai Aisyah. Sebenarnya aku puasa, tapi disebabkan kau kata ada makanan, aku pun buka. Aku pun buka." Nabi. Yang pertama tadi, Nabi bagi tahu. Nabi tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan atau tidak?" Kata Aisyah, "Tidak ada Rasulullah." Kata Nabi, "Tak apa, kalau begitu aku puasa." Ya. Yang kedua tadi, ya, Nabi datang kepada Aisyah, lalu Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, ada orang bagi hadiah berupa hais, ya, berupa haisun, yaitu campuran kurma, barli, minyak sapi." Dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kata Nabi, "Aku puasa sebenarnya, tapi disebabkan kau cerita tentang makanan tu, aku buka. Aku buka puasaku." Dan ini sebabkan di sini nih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni shaim," katanya, "yaqidu niyatas siyam min zatil waqt wa siyamun nafal." Maksudnya, wa siyamun nafal la yushtaritu fihi tubayyitun niyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu waktu pagi nak menunjukkan puasa sunat ini, sunatun nafal ini, sunat, puasa sunat, apa-apa puasa sunat pun niat dia tidak disyaratkan berniat dia pada waktu malam. Ya, tidak seperti waktu puasa wajib. Puasa wajib tu, kita niat itu. Kan? Puasa wajib itu kita berniat. Tapi puasa sunat ini waktu tengah hari pun boleh. Waktu petang pun boleh, dengan syarat jangan sudah makan. Sudah kenyang apa semua pagi itu, balik rumah, "Mak, ada makanan?" "Tak ada, sudah makanan." "Kalau gitu aku puasalah." Tapi di madrasah tadi mi goreng, kuih pais, KFC, balik rumah tak ada lauk, aku puasa. Tak boleh begitu. Yang Nabi SAW tunjukkan di sini, ya, waktu tak ada makanan dan kita belum makan apa-apa, puasalah waktu itu, puasa sunat. Dan situasi kedua yang Nabi SAW tunjukkan, walaupun kita berpuasa, bila ada orang jemput, makanya wajib pergi. Kita berpuasa tapi ada orang jemput, wajib pergi. Situasi ini selalu berlaku pada hari raya. Hari raya, kita mau puasa 6 tu. Kita mau puasa 6, disitulah meriah open house. Ini tahun lepas tak ada kita merasa begini. Alhamdulillah, dapat puasa 6. Ya. Nih, kalau kita puasa, sedang puasa, baru jiran panggil, "Ustaz, ada makan-makan nih Ustaz." Ataupun kita pergi rumah kawan. Ya. Kita pergi rumah kawan, kita saja mau pergi, adalah perbincangan kita mau buat. Ya. Kawan ni pula menghargai, "Oh, Ustaz datang rumahku." Dia tak tahu kita puasa. Kita pun tak tahu dia menghidangkan makanan. Bila kita pergi, sedang kita duduk-duduk, ya, dia masuk dalam, sekejap dia datang. "Ustaz, ada sudah makanan." "Hah, saya puasa." Ketika itu boleh berbuka. Boleh berbuka, tidak ada masalah. Saya puasa. Ya.
Coba bayangkan bagaimana tuan rumah tu punya perasaan, dia sudah sediakan, ya, tiba-tiba kita tolak. Ustaz pernah mengalami ni situasi begini. Serba salah kita. Ya. Serba salah kita waktu itu. Mau datang, mau makan. Macam mana tidak? Pukul 2. Tinggal berapa jam sahaja lagi untuk kita iftar. Tiba-tiba dia jemput. Dia jemput kita. Ustaz makan. Mau tak mau Ustaz makan. Mau tidak mau Ustaz terpaksa makan. Orang sudah jemput. Tak apalah, besoknya kita boleh puasa lagi. Yang begini Nabi SAW tunjukkan kepada kita, ya, di mana orang yang sedang berpuasa sunat boleh berbuka puasa sekiranya ia dipelawa makan. Tak apa-apa. Terus. Yang seterusnya, okey. Yang seterusnya kita pada hadis yang ke-183. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu. Qala Abdullah yakni ma baqiya min at-ta'am. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka makan saki-baki makanan. Ni, maksudnya bukan saki-baki makanan yang ada di tempat makan, tak. Kalaulah sebagai contoh, ya, ada masih makanan, kalau tempat kita di Periuk masih banyak makanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta itu dihidangkan kepada dia. Biar sampai habis. Sebab itu Ustaz pernah cerita dengan kamu, ya. Pernah orang jemput kita madrasah ni. Pernah nak menghantar lauk. Ni Ustaz cerita kisah benar, dia telefon Ustaz. Nak menghantar lauk ke madrasah. Ustaz tanya lauk apa? Dia kata lauk kenduri Ustaz. Lauk kenduri bila? Lauk kenduri malam tadi majlis kahwin dah habis. Ustaz masa tu Ustaz tercabar. Lauk kenduri dah habis bagi kita di madrasah. Ini Ustaz rasa tercabar Ustaz. Kenapa benda yang dah habis kau hantar kepada kami? Yang tidak habis. Ya, sebab benda ni kita kena berprinsip. Jangan mereka menganggap madrasah ini tempat buangan. Makanan dah habis bagi madrasah. Budak bermasalah letak di madrasah. Ustaz, prinsip Ustaz tidak akan mengalah kepada tunduk dengan ni, desakan-desakan begini. Dia ingat apa? Bagi budak madrasah, bayangkan kalau kita terima tu, makanan itu punya banyak tu, habis tu basi. Kena penyakit ni anak-anak semua ni. Itu kita yang cuci. Ni, kalau mau bagi, sama ada bagi madrasah, bagi orang makan, bagi yang pertama dulu. Bagi pertama. Kita bukan leke. Yang sudah sisa-sisa dapat. Dah, bukan begitu. Tak tu, ya. Kalau ada orang panggil kita, minta penjelasan itu. Bagi tahu dia. Syarat dia begini, syarat dia begini. Ya. Dan tak mau budak madrasah ni dipandang yang sebegitu remeh. Sebab itu kamu nampak yang datang bagi sumbangan di sini, ya. Kita tengok macam mana bagi sumbangan di sini. Semua okey. Dan ini lagi nak menjelang Ramadan ini, pastikan kalau menjelang Ramadan ini terima makanan hanya sebelum berbuka puasa. Siapa yang hantar makanan selepas berbuka puasa jangan terima. Sebab itu sudah sisa. Yang tidak laku bagi kepada budak madrasah. Nah, pegang Ustaz punya cakap ni, ya. Hanya terima makanan sebelum berbuka puasa. Itu yang kita terima. Selepas berbuka puasa, minta maaf. Jadi mereka pun faham, oh, okey, madrasah ini. Ni. Sebab itu Nabi SAW makan baki, tapi yang bukan sudah sisa-sisa itu, bukan. Faham kan? Itu prinsip baginda Nabi SAW. Baik, untuk tajuk yang terakhir, pada bab yang ke-27 ini, kita teruskan. Ya, hanya berapa minit sahaja lagi. Babun ma ja'u fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab pada mengetengahkan tentang wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak makan. Baik. Bab ini menerangkan kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dalam istilahnya di sini disebut pada dua keadaan, iaitu lughawi dan juga syar'i. Wuduk yang dimaksudkan dari segi lughah dan juga dari segi syar'i yang Ustaz telah terangkan kepada kamu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita pada maksud yang pertama, wuduk dari segi lughawi itu maksudnya ialah menyuci kedua tangan dan membersihkannya daripada kekotoran ataupun daripada kuman. Ini wuduk dari segi lughawi, membersihkan tangan, ya. Membersihkan tangan, Nabi bersihkan tangan daripada kekotoran dan juga kuman sebelum Nabi makan dan selepas Nabi makan. Itu. Dan syar'i,
wuduk syar'i ini ialah wuduk yang Nabi SAW ambilkan ataupun Nabi SAW membersihkan dirinya kerana hendak melakukan ibadah. Kerana hendak melakukan ibadah. Ni, yang pertama tadi, membersihkan tangan daripada kekotoran sebelum makan dan selepas makan. Itu pengertian wuduk dari segi lugawi. Pada wuduk dari segi syar'i, iaitu mengangkat hadas kecil untuk menunaikan ibadah. Baik. Pada hadis yang kita baca, hadis yang ke-175, tengok. An Ibni Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilahi ta'am faqalu ala na'tika biwudu'in qala innama umirtu bilwudu' idza qumtu ila shalah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada khalaq, tandas. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas, kemudian dibawakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makanan. Lepas Nabi keluar daripada tandas itu, dibawakan kepada Nabi ni makanan. Lalu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Abbas, adakah kami mesti bawakan kepada engkau air wuduk wahai Rasulullah? Ala na'tika biwadu'in, bukan biwudu'in. Ni ada perbezaan dia. Biwadu'in, wadu' ni maksudnya di waw itu dibaca baris fathah, baris atas. Ya, maksudnya wadu' ini adalah air yang digunakan untuk berwuduk itu. Lalu Sayyidina Abbas ni kata, wahai Rasulullah, adakah kami perlu mengangkat air ke sana untuk kau berwuduk? Kata Rasulullah, kenapa kamu mau hantar air ke sini? Ya, mana tahu kau berwuduk mau solat? Kata Rasulullah, ya, aku ni diperintahkan untuk mengambil wuduk kalau aku sembahyang. Kalau aku nak solat, baru aku akan mengambil wuduk, kata Rasulullah. Jadi kalau aku nak makan, tak perlulah. Tidak perlu angkat air itu untuk aku berwuduk. Begitu maksudnya. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni iaitu wuduk tadi. Kalau wuduk tadi adalah air itu. Kalau wuduk adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil wuduk. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-186. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti fa utiya bi ta'amin fa qila lahu ala tatawaddau fa qala a usalli fa atawaddau. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada membuang air. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang air itu, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air wuduk. Dan dibawakan kepada Nabi makanan. Lalu ditanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, adakah engkau nak berwuduk? Adakah engkau nak berwuduk?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah aku nak bersolat sehingga perlu berwuduk?" Maksudnya tidak perlu. Ketika makan itu tidak perlu berwuduk, sekadar menyuci tangan. Pada yang Ustaz sebutkan tadi, wuduk pada makna yang pertama, makna lugawi, iaitu sekadar mencuci tangan. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, kita habiskan hadis ini, alang-alang sudah ya. Hadis yang ke-187, An Salman qalat qara'tu fit Taurati anna barakat at-ta'amil wudu'u ba'dahu fadzakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Baik. Satu hari Salman ini dia telah membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam petikan daripada kitab Taurat. Salman ini siapa? Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur Salman Al-Farisi? Berapa umur dia? Kata Imam An-Nawawi, confirm umur Salman Al-Farisi 250 tahun, confirm. Dan ada qil yang lain, qil ini pendapat mengatakan Salman Al-Farisi umurnya 350 tahun. Makna kata bila dia umurnya panjang, dia sempat untuk beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, dia sempat beriman. Lalu kata Salman bin Al-Farisi ni, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, ya.
Aku pernah baca dalam kitab Taurat, sesungguhnya keberkatan dalam makan itu, ya, keberkatan dalam makan itu ialah kita berwuduk selepasnya, ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Salman tadi, dalam kitab Taurat ada disebutkan keberkatan dalam makan ini ialah ketika kita selepas makan kita berwuduk, cuci tangan. Nabi SAW tidak senang sebenarnya. Ya, Nabi SAW tidak senang. Lalu Nabi SAW kata, itu dalam Taurat, sedangkan keberkatan dalam makan ini bukan cuci tangan selepas makan, tapi sebelum dan selepas makan itu kena cuci tangan. Nih, Nabi SAW sebenarnya kurang senang. Ya, pernah kisahnya bagaimana satu hari, ya, Umar bin Al-Khattab ini dimarah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dimarah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar membawa satu makalah, satu penulisan yang ditulis oleh ahli kitab, dibawakan kepada Nabi. Sayyidina Umar ni dia bawa dan dia baca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kandungan, sedikit sahaja kandungan daripada kitab Taurat itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, wahai Umar, kau ni keliru kah? Kau masih keliru dengan aku? Nak marah Nabi kepada Sayyidina Umar. Kau masih keliru kah dengan aku? Wahai Ibni Khattab, ya? Demi Allah, kata Rasulullah, yang nyawaku ini berada di tangan Allah itu, sesungguhnya aku ni diutuskan kepada kamu untuk membawa risalah yang bersih, untuk membawa risalah yang suci ini. Yang kamu pergi bertanya kepada ahli kitab lagi untuk apa? Mereka ini tidak pernah pun memberi sesuatu, memberitahu kamu sesuatu benda yang betul. Ini orang-orang kafir, dia tidak pernah bersetuju dengan kita. Nampak kafir baik, ada kafir setengah kafir baik. Ya. Nih. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa lagi kamu merujuk kepada ahli kitab yang dulu? Sedangkan aku ni diutuskan kepada kamu untuk perbetulkan, aku ni bawa risalah yang bersih, yang suci, yang syumul. Kenapa lagi mau tanya kepada orang-orang ahli kitab, orang kafir? Mereka bukan jujur dalam menyampaikan itu." Lalu Nabi SAW menambah, demi Allah yang nyawaku ini berada di tangannya, kata Nabi SAW, kalau Nabi Musa itu masih hidup, Nabi Musa akan beriman dengan aku, apa yang aku bawa ini. Maksudnya Nabi Musa akan beriman dengan Al-Quran. Dan disebutkan di sini, ya, kata Imam Ahmad, sekiranya nanti akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kena ingat Nabi Isa dia belum wafat. Ini keimanan kita. Nabi Isa belum wafat. Ya, akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Bila akhir zaman? Zaman kita inilah. Zaman kita inilah akhir zaman sudah. Sebab tidak ada nabi sudah selepas ini. Kita akhir zaman lah sudah. Kata Imam Ahmad, akhir zaman Nabi Isa akan dibangkitkan, ya, dan juga Nabi Isa ini akan membawa syariat Al-Quran. Nabi Isa akan membawa syariat Al-Quran, bukannya syariat Injil. Bukan syariat Injil. Kerana Quran itu telah syumul, lengkap isinya, dan telah memansuhkan, menghapuskan kitab-kitab yang sebelum ini. Apa yang ada kitab sebelum ini, kitab Zabur, Taurat, Injil, semua telah dimansuhkan komplit, sempurna di dalam Al-Quran. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, katanya, haram kita baca kitab daripada Taurat dan juga Injil kerana tiada manfaat yang boleh diambil akibat kitab itu sekarang telah diselewengkan. Makna kata Imam Nawawi, kata haram. Haram. Tiba-tiba kita mau baca Injil, tiba-tiba kita mau baca Taurat yang dulu-dulu punya, kita mau baca Al-Quran, tak kita baca. Itu rajin pula kita baca. Kata Imam An-Nawawi, haram. Kerana tidak ada manfaat, sebab isi kandungannya telah pun diselewengkan. Kalau Al-Quran macam mana? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, terpelihara Al-Quran ini. Ya. Dan kata Ibnu Hajar, boleh
Kata Imam Nawawi tadi haram, kata Ibnu Hajar boleh, tapi bagi mereka yang ada tujuan untuk mengkaji. Disebut dalam Fathul Bari bagi sahih syarah sahih Bukhari. Baik. Faham tak tajuk ni? Dan yang terakhir ini, ya, nak disebutkan di sini tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila berlaku tadi yang Salman Al-Farisi katakan di dalam kitab Taurat, ya, berkat makanan itu, kata Salman Al-Farisi, lepas makan baru cuci tangan. Kata Nabi tak. Kata Rasulullah tidak. Keberkatannya selain daripada makanan, sebelum makan kita basuh tangan, selepas makan pun kita basuh tangan. Ni itu di situ keberkatan. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada syarah ini ditunjukkan juga di sini. Oh, rupa-rupanya disebutkan dalam kitab Taurat, orang Yahudi mereka makan tidak mencuci tangan. Makna kata kita ini, siapa yang makan tidak cuci tangan, sama. Bangun-bangun tidur, dibagi tahu, ada sayap datang, makan. Bangun terus makan. Nah, ini perangai sama. Ya? Perangai sama nih. Cuci tangan. Bab keberkatannya di situ. Dan juga selain daripada keberkatan, maksudnya kita kalau nak berkat pada makanan itu, tengok kepada keadaan tempat makan. Ni Ustaz sudah mulai baca dia punya syarah pada kitab ini. Tengok, kalaulah keadaan tempat makan itu, kalau kita nak cari keberkatannya, yang pertama, pilih tempat yang tidak kotor. Kotor ini dia ada dua. Kotor zahiri. Kotor ini maksudnya kotor zahiri yang nyata. Di kawasan itu, ya, kedai makan itu di tepinya parit. Loji lah. Tahu loji kan? Tempat najis. Ni kedai makan, tempat najis, parit di situ, ada anjing, ada tikus. Ini kotor zahiri. Ini kita boleh elakkan. Kita boleh nampak, tengok, kotornya kedai ni. Kotor kedai ni. Tengok kadang-kadang kalau Ustaz tengok tu kedai, Ustaz mau minum, Ustaz akan tengok dia punya gelas. Kalau gelasnya berkarat yang dari tahun 80 tak pernah ditukar. Ya, ada kedai-kedai dari tahun 80-an tak pernah ditukar. Piring-piringnya pecah. Fikir. Tu kotor zahiri. Dan yang kedua, kotoran dari segi maknawi. Dia kotoran dari segi maknawi ni, kedai itu nampak bersih. Cantik kedai itu, tapi dari segi maknawi dia kotor. Maknawi kotor maksudnya macam mana? Maksudnya pemilik kedai itu adalah orang Islam seperti kita. Tetapi pemilik restoran ataupun pemilik kedai makan itu, dia seorang ahli maksiat yang tidak salat, yang tidak menutup auratnya, yang sering berlaku syirik, yang kuat menindas orang lain, yang berlaku zalim, ya, kedai makan, ataupun dia kedai makan yang nampak cantik tapi dimiliki oleh orang kafir, walaupun dia menjual makanan halal di situ. Faham tak maknanya maknawi tadi? Kedai maknawi cantik, ya, kedai cantik dengan lampu, dengan sound, dengan apa semua cantik ditengok, tapi pemiliknya seorang yang tidak salat, pemiliknya seorang yang ahli maksiat, pemiliknya seorang yang sombong, pemiliknya seorang yang zalim, kuat menganiaya orang, yang kuat mencerita belakang. Ini kotor dari segi maknawi. Kalau boleh kita elakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kedai itu nampak cantik tapi dimiliki oleh orang bukan Islam, kafir. Ya? Makna kata Ustaz rujuk kepada satu ni dalam Irsyad Fatawa. Dia kata makan di kedai orang bukan Islam yang terdapat padanya benda-benda yang telah diharamkan oleh Allah seperti daging khinzir dan arak, meskipun kita makan adalah halal, ya, tapi elakkan. Hukum asal makan di situ, hukumnya harus. Ini hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal pada setiap sesuatu itu harus. Ini. Tanya hukum apa? Asalnya harus. Ya. Tapi di sini sebut ada satu, maksud dia disebutkan di sini, ittaqu mawadi'a at-tuham.
takutlah kalian pada tempat-tempat yang boleh mendatangkan tuhmahan. Kita datang makan, kedai itu kedai orang bukan Islam. Kedai orang bukan Islam, kedai makan. Kita datang makan makanan halal. Makan makanan halal, tidak ada masalah. Ya, tapi di kedai itu turut sama menjual makanan haram. Ada jual khinzir, ada jual arak, ya. Hukumnya terus di situ tidak boleh. Kalau sebagai contoh orang cakap, Ustaz, sebagai contoh, Ustaz, jom makan. Gimana? Ada Ustaz di sana sedap makanan steamboat. Sebagai contoh, makan steamboat Ustaz. Kedai mana? Tak ada Ustaz, bagi tahulah. Kedai pergi-pergi tengok. Wih, ada tempat arak. Ustaz, bukan kita minum araknya Ustaz, bukan kita makan babinya, kan kita makan itu sejak. Tak, kalau kita tahu hukum, jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa? Tidak ada sudah makanan orang Islam kah di sini? Lainlah kalau kita pergi masuk tempat orang kafir, kita pergi Jepun, tidak ada kedai orang Islam. Tidak ada kedai orang Islam ketika itu. Ya, semua makanan haram. Di situ tidak ada sudah. Pastikan kita boleh makan yang sekadar yang boleh mengenyangkan kita. Kalau kata Ustaz, makan siap dalam darurat, tak terpakai begini ni. Ada benda lain kita boleh makan untuk menyelamatkan kita. Jadi faham tak maksudnya? Kalau ada orang ajak kita makan di kedai orang kafir, walaupun makanan di situ halal, yang kita makan itu halal. Ya, dia ada beberapa pendapat. Tapi kalau kedai itu terang-terangan, ya, menjual arak, dia menjual daging babi, dia punya keuntungan masuk untuk perjudian, keuntungannya masuk untuk kasinonya, keuntungannya masuk untuk perempuan-perempuan JRO di situ, hentikan. Jadi Ustaz sudah sampaikan kepada kamu dan kawan-kawan yang lain ni, Ustaz sudah sampaikan. Ya. Ya. Ustaz hanya cakap, ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan. Kalau orang lain mau buat, terpulang. Yang penting Ustaz sudah sampaikan kepada kamu dan kamu, ya, kita yang masing-masing ini faham. Walaupun makanannya halal, tapi kalau nampak arak dijual sekali, keuntungannya bercampur sekali, sudah. Ini. Kenapa tidak ada kedai lain kah? Boleh makan. Kalau tidak makan di situ, mati kah kita? Tak. Ya. Maka ambillah peluang, ya. Dengan menuntut ilmu ini kita faham, dengan kita belajar ini akhirnya kita faham, dan akhirnya kita dapat membezakan makanan halal haram serta syubhat yang masuk dalam badan kita, kerana semua ini berkaitan dengan, ya, halal haram ini, ya, mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maknanya maka neraka adalah paling tepat untuk dia. Mudah-mudahan pencerahan pada malam ini memberikan kita maklumat dan juga ilmu pengetahuan yang baru untuk sama-sama kita amal dan juga kita sebarkan kepada saudara-saudara kita berada di luar sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan Ustaz sekadar nak pesan pada sahabat-sahabat yang menyaksikan live ini, kami masih memerlukan sumbangan daripada anda untuk membeli van, ya, membeli van dan juga beberapa kos-kos lain. Untuk kita dapatkan van itu lebih kurang kos dia dalam 25,000 hingga ke 30,000 sebenarnya. Ya, jadi alhamdulillah ada orang yang menyumbang kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bayar van ini, ya, dapat selesaikan dia, dan insya-Allah bayaran bulanannya kita akan usahakan bersama. Yang penting ada van, yang penting kegiatan madrasah untuk pergi kuliah nampak, dan setiap kali kita pergi kuliah, roda yang berputar itu sebenarnya pahala untuk mereka yang menyumbang. Ya, roda yang berputar itu, roda van itu yang berputar, pahala untuk mereka yang menyumbang, sehinggakan kita ada van dan dapat hadir ke rumah-rumah Allah dan juga majlis ilmu. Baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada diri ustaz yang sangat dhaif dan hina ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatina rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.